Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammit taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Hayyul qayyum alladhi la yamutu wa atubu ilayhi. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama dalam pengajian hadis 40 dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Baik, sampai pada hadis yang ke-38. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Terjemahannya, apabila aku mencintai seseorang, Allah Ta'ala berkata, apabila aku mencintai seseorang, maka daku ialah pendengaran yang dia mendengar dengannya, dan daku ialah penglihatan yang dia melihat dengannya, daku ialah tangan yang dia bekerja dengannya, dan daku ialah kaki yang dia tadi berjalan dengannya. Dan dalam kitab ni ada beberapa pendapat dalam mentafsirkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pertama ialah kuntu hafizah. Allah berkata, apabila aku mencintai seseorang, kuntu hafizah, aku ialah pemelihara sam'ihi, pendengarannya, maka dia tidak akan mendengar melainkan. Jadi ayat tu sebenarnya fa iza ahbabtuhu kuntu hafizah sam'ihi, tapi lafaz hafizah tadi tidak dinyatakan, terus disebut lafaz sam'ihi sahaja. Fala maka dia tidak akan mendengar melainkan perkara yang dihalalkan sahaja. Wa kuntu hafizah basarihi, dan aku akan menjadi pemelihara kepada penglihatannya, maka dia tidak melihat melainkan perkara yang dicintai, yang dihalalkan untuk melihatnya. Dan aku akan memelihara tangannya, maka tangan dia tidak melakukan melainkan perkara yang dihalalkan sahaja. Dan aku akan memelihara kakinya, maka dia tidak berjalan melainkan kepada perkara yang halal untuk dia berjalan kepadanya. Jadi ini adalah tanda yang pertama, kekasih Allah Subhanahu wa taala ialah mereka dihukumkan sebagai mahfuzun, orang yang dipelihara di sisi Allah. Jadi sekiranya kita tanya, apakah yang dipelihara di sisi kekasih Allah, maka yang paling penting sekali dipelihara ialah panca indera mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, kaki, tangan dan seumpamanya. Itu ialah pendapat pertama, maksudnya pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua mengatakan, innal ma'na kuntu lahu fin nusrati kasam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi fil mu'awana. Ini pendapat kedua lah, maksudnya apabila Allah kata, apabila aku mencintai seseorang, aku akan menjadi pendengarannya, maka Allah nak bagi tahu aku akan sentiasa membantunya, seperti mana setiap hari matanya membantunya untuk melihat, seperti mana setiap hari pendengarannya membantunya, tangannya membantunya untuk membuat kerja, kakinya membantunya untuk berjalan. Maka tanda kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai bantuan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Bantuan maksudnya Allah mudahkan segala urusannya, ataupun Allah hantar makhluk seperti manusia untuk membantunya, ataupun Allah hantar malaikat untuk membantunya. Pendapat yang ketiga, innal ma'na kuntu kasam'ihi fi itharihi amri. Ini pendapat ketiga, ulama kata, apabila Allah kata aku seperti penglihatannya, aku seperti pendengarannya,
Maksudnya orang tadi akan mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala makhluk lain yang ada di dunia. Sebagaimana dia tadi amat mengutamakan penglihatan dia. Dia memelihara penglihatan dia. Dia mengambil berat menjaga matanya, mengambil berat menjaga kaki tangannya. Begitulah juga dia akan mengutamakan Allah, menjaga hak Allah, menjaga tuntutan Allah melebihi segala yang lain, seperti mana dia menjaga panca inderanya. Jadi itu 3 pendapat lah yang dinyatakan di dalam syarah hadis yang kita baca ni. Pertama, Allah ialah pemelihara, dan kedua, Allah akan membantunya, dan ketiga, dia akan mengutamakan Allah melebihi daripada segala yang lain. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala in sa'alani, sekiranya dia tadi memohon daripadaku urusan dunia dan akhirat, la u'tiyannahu, nescaya aku akan memberikan kepadanya permintaannya. Jadi dalam ini dibawa beberapa kisah daripada salah seorang sahabat yang agung, iaitu Al-Ala ibn Hadrami radhiyallahu anhu. Satu ketika dia membawa rombongan sahabat-sahabatnya untuk pergi berperang. Maka tiba-tiba mereka berasa kehausannya amat sangat. Lalu dia semayang. Kemudian dia berdoa, Allahumma ya alimu ya halim, ya aliyu ya azim, inna abiduka wa fi sabilika. Wahai Allah, dia kata, kami ni semua hamba-hamba kamu dan kami sedang berperang di jalanmu. Nuqatilu aduwaka, maka saat kami berperang melawan musuh-musuh kamu, faskina ghaithan nashrabu minhu wa natawaddau wa la taj'al li ahadin fihi nasiban ghairana. Jadi doa, wahai Allah, berikan kami air untuk kami minum dan kami mengambil wudu, dan jangan kamu jadikan air tersebut kepada orang lain melainkan kepada kami saja. Maka mereka pun, sahabat-sahabat tadi, berjalan, dan mereka bertemu dengan satu sungai yang air ini begitu banyak sekali. Maka mereka minum dan mereka memenuhkan segala bekas-bekas mereka. Kemudian mereka berjalan. Jadi sebahagian daripada sahabat tadi, dia terlupa nak ambil bekalan air. Dia patah balik kepada tempat air tersebut. Maka dia kata, falam yara syai'an, maka dia tak melihat sedikit air pun. Wa ka'annahu lam yakun fi mawdi'ihi ma'un qattu. Dia kata seolah-olah tempat dia tak pernah ada air langsung. Itu dia bagi contoh apabila mereka memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Taala akan memperkenankannya. Dan diriwayatkan juga ada satu kaum keluar berperang di jalan Allah, dan mereka tadi menunggang keldai. Maka tiba-tiba keldainya mati. Maka manusia pun berjalanlah. Maka tuan keldai tadi ambil wuduk dan dia semayang. Dan dia kata, wahai Allah, aku keluar untuk berperang di jalanmu, untuk mendapatkan keredaanmu. Dan aku bersaksi bahawa engkau lah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan dan membangkitkan manusia daripada kubur mereka. Maka hidupkanlah keldai ini bagi aku, dia kata. Maka serta-merta, maka apabila dia dah doa tadi, dia bangun pergi kepada keldai tersebut dan dia tepuk keldai tadi. Maka keldai tadi bangun semula, dan dia tadi menunggang keldai tersebut, dan dia boleh mengejar sahabat-sahabatnya. Kemudian apabila dia tadi dah selesai berperang, dia balik semula ke Kufah dan menjual keldai tersebut. Itu contoh dia beritahu bagaimana doa kekasih Allah tadi dimustajabkan. Dan dalam satu riwayat yang lain, sesungguhnya satu kumpulan daripada orang soleh memohon daripada Allah, dan mereka tadi bersungguh-sungguh berdoa, tapi mereka tak diperkenankan dengan doa tersebut. Maka diberitahu bahawa sesungguhnya perkenan doa mempunyai pelbagai bentuk. Antaranya Allah Ta'ala kurniakan seperti mana yang diminta. Diminta oleh orang yang meminta tadi serta-merta seperti mana yang dia minta. Itu ialah kebiasaannya lah pada orang yang beramal dengan hadis yang kita baca tadi. Dan kadang-kadang doa tadi berlaku seperti yang dikehendaki, tetapi Allah lewatkan permintaan tersebut kerana satu hikmat. Dan kadang-kadang doa yang kita minta tadi dimustajabkan dengan perkara yang lain, tidak seperti yang dia minta. Kerana pada perkara yang dia minta tadi tak ada kemaslahatan yang segera. Dan pada masa segera tadi, masa yang dia doa tadi, ada kemaslahatan yang lain yang lebih bermanfaat. Jadi Allah tukar perkara yang dia minta tadi, Allah tukar dengan satu perkara yang lain. Itu satu bentuk lagi perkenan doa. Dan satu bentuk lagi perkenan doa ialah Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kejahatan daripada seseorang.
Kita minta sesuatu, tapi Allah tak perkenankan apa yang kita minta, tapi Allah jauhkan sesuatu kejahatan. Dan dia kata juga ada satu bentuk perkenan doa, iaitu Allah Ta'ala melewatkan perkenan tersebut di akhirat. Dan perkara tersebut ialah perkara yang paling baik bagi orang yang berdoa. Dalam hadis Allah Subhanahu Wa Ta'ala membangkitkan seorang hamba, maka Allah berkata kepada hamba tersebut, tidak kamu meminta sesuatu apa pun daripada aku, melainkan aku dah perkenankan segala doa kamu. Tetapi ada yang aku segerakan bagi kamu di dunia, dan doa-doa yang tidak aku zahirkan di dunia, aku simpan kepada kamu di akhirat. Maka ambillah doa tu sekarang, ganjaran-ganjaran daripada doa tu. Maka hamba tadi berkata, laitahu lam yaqdi li hajatan fid dunya. Apabila dilihat semua ganjaran-ganjaran doa yang tak diperkenankan di dunia, maka dia kata, kalaulah di dunia dahulu tak ada satu doa aku pun yang diperkenankan oleh Allah di dunia. Sebab dia lihat betapa besarnya ganjaran doa tersebut di akhirat. Dan dalam hadis sesungguhnya Allah, dalam riwayat dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan seorang hamba di hadapannya. Kemudian Allah berkata kepada hamba tersebut, aku mengarahkan kamu untuk kamu berdoa, dan aku janji untuk memperkenankan doa tersebut. Adakah kau tadi berdoa? Maka dia kata, wahai Allah, dia kata, aku berdoa. Maka Allah akan tanya lagi kepada dia, ketahuilah bahawa sesungguhnya apa saja doa yang kamu doa, aku dah berkenankan. Tidakkah kamu telah berdoa pada hari demikian-demikian kerana satu masalah yang menimpa kamu, dan aku telah melepaskan kamu daripada masalah tersebut? Maka hamba tadi kata, ya. Dan Allah berkata lagi, aku telah menyegerakan kepada kamu doa tersebut di dunia, dan kamu berdoa pada hari demikian-demikian, aku dah lepaskan segala kesusahan tersebut. Maka hamba berkata, ya. Dan Allah berkata juga, sesungguhnya aku menyimpan lagi beberapa doa kepada kamu di syurga, beberapa lagi ganjaran-ganjaran di akhirat. Jadi kita kena maklum bahawa doa ialah ibadat. Seperti mana kita semayang. Apabila kita semayang, kita tak ada minta apa-apa pun daripada semayang. Jadi bukan kita semayang nak akan sesuatu dunia ataupun sesuatu akhirat. Begitulah juga apabila kita berdoa. Jadi berdoa, apabila dihimpunkan doa-doa tersebut, maka dipanggil sebagai hizbun. Maka adalah hizb seperti hizb Imam Nawawi, hizb Abu Hasan Syazili, hizbul bahar, semua hizb tadi ialah himpunan-himpunan doa yang akan diamalkan oleh ahli tarekat. Maksudnya peringkat awal dia berzikir dahulu supaya dia mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila kita dah mengenal Allah, baru kita boleh berdoa. Sebab kita tahu nak minta daripada siapa. Tapi sekiranya kita masih belum mengenal Allah, maka ibadat doa tu diamalkan juga. Tapi sebenarnya doa tadi ialah penghujung segala ibadat. Dan penutup hadis tersebut, Rasulullah berkata, wala in ista'adzani, sekiranya orang tersebut meminta perlindungan daripada aku, la u'idhanna, nescaya aku akan melindungi orang tersebut. Inilah kemuncak kurniaan kepada wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah mereka dipelihara. Jadi kena amat berhati-hati apabila kita berada dengan kekasih-kekasih Allah. Kerana dalam kitab yang lain dia kata, al-haliku bihadhihi ta'ifah aktsaru minan naji biha. Maksudnya golongan manusia yang binasa dengan sebab kekasih Allah lebih banyak daripada manusia yang mendapat manfaat. Sebab mereka pergi berdekatan dengan kekasih Allah tapi tak menjaga adab. Berdekatan dengan kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi mengkritik kekasih Allah. Jadi mengkritik, tidak beradab dan seumpamanya menyebabkan dia tadi lebih rosak, binasa dengan sebab perkara tersebut. Dan orang yang benar-benar mendapat manfaat tadi tak ramai. Orang yang betul-betul pergi berguru, jadikan dia guru, ambil manfaat, seumpamanya tak ramai. Itu kita kena jaga lah. Sebab mereka ni, dia ada satu kekurniaan yang Allah beri kepada mereka. Sekiranya mereka meminta lindung, nescaya Allah Ta'ala akan melindungi. Jadi jangan sekali-kali kita menyakiti kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faedah diriwayatkan daripada Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berkata pada waktu pagi 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca tu 3 kali. Lepas tu bacalah 3 ayat daripada surah Al-Hashr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanir rahim, sampai habis surah tadi. Nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghantar kepadanya 70,000 malaikat berselawat kepadanya sampailah petang.
Dan sekiranya mati pada petang tersebut, dia akan mati sebagai orang yang mati syahid. Dan sekiranya dia baca ayat tadi pada waktu petang, nescaya Allah Ta'ala akan kurniakan kurniaan tersebut sampai kepada pagi besoknya. Maksud ini salah satu cara untuk kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan membaca 3 ayat terakhir daripada surah Al-Hashr. Allah Ta'ala akan menghantar 70,000 malaikat bersama-sama kita memelihara kita. Maksud kita sekarang ni, kalau kita pergi kat jalan raya, maksud tiba-tiba ada pembesar ke VIP lalu, adalah 3, 4, 5, 10 kereta escort dia, depan belakang. Tapi kalau kita baca ayat ni, ada 70,000 malaikat mengelilingi kita, cuma masalahnya tak nampak. Maksud kalau nampak lah semua orang sembah kita. Sebab, berapa ramai malaikat keliling tadi. Jadi itulah kelebihan membaca surah Al-Hashr 3 ayat terakhir. Dan diriwayatkan daripada Khawlah ibn Hakim radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata siapa yang pergi kepada sesuatu rumah ataupun sesuatu tempat lalu dia membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maksudnya Syekh Sabah pesan kepada kita untuk baca tiap hari 3 kali tadi. Tidak akan memudaratkan kepadanya sesuatu apapun sehingga dia tadi meninggalkan tempat tersebut. Dan diriwayatkan daripada orang salaf, dia berkata kepada muridnya, apakah yang akan kamu lakukan kepada syaitan sekiranya syaitan tadi berusaha untuk kamu membuat maksiat? Maka dia kata, aku akan lawan lah, murid tadi kata. Jadi dia kata, kalau syaitan tu datang balik, aku lawan lagi. Jadi syekh tu kata, panjang macam ni, syaitan datang kamu lawan sampai bila kamu nak lawan dia? Tapi syekh tadi kata, apakah pendapat kamu sekiranya kamu melintas di tepi sekumpulan binatang ternakan, lalu anjing yang menjaga binatang ternakan tersebut menyalak kepada kamu dan menghalang kamu daripada melintas perjalanan tadi, apakah yang akan kamu buat? Jadi murid tadi kata, aku lawanlah anjing tadi, aku cubalah untuk melintasi juga. Maka syekh tu kata, hadza yatulu alaika, perkara tersebut amat panjang. Maksudnya kalau kamu nak lawan anjing, nak lawan syaitan, semua panjang. Dia kata, walakin istaghith bi sahibil ghanam, tapi apa yang sebenarnya kamu nak buat, kamu minta tolonglah dengan tuan yang membela anjing tadi. Nescaya dia akan menjauhkan anjing tersebut daripada kamu. Jadi itulah yang nak dipesan. Maksudnya apabila kita tadi dah mula berjalan di dalam tarekat, kita dah mula mempunyai musuh dari kalangan jin, syaitan, makhluk manusia yang jahat dan seumpamanya. Jadi kalau kita nak lawan syaitan-syaitan tu pagi, petang, siang, malam, memang tak akan habis, sebab bilangan mereka amat banyak. Jadi itu sebab tu dia kata, hendaklah meminta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma cara nak meminta lindung tu, bacalah surah Al-Falaq. Sebelum nak baca surah Al-Falaq tu, bacalah surah Al-Ikhlas dulu. Sebab Al-Ikhlas tu nak puji Allah. Maksud kita tiba-tiba nak minta lindung, pujinya tak mau. Jadi sebab tu disuruh baca Al-Ikhlas tu 3 kali dulu sebagai niat memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dah puji, kamu mohonlah perlindungan dengan surah Al-Falaq, dan kamu mohonlah perlindungan dengan surah An-Nas. Jadi akhir sekali penulis kata, inna hadzal haditha jami'un baina syari'ati wal haqiqah. Ini antara hadis yang paling agung yang menghimpunkan antara syariat, maknanya perbuatan yang zahir, wal haqiqati, dan hakikat sebenar perbuatan manusia. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfaz shaykhana wa mursyidana wa qurrata a'yunina sayyid syarif Salahuddin Hasan al-Husaini. Allahumma rzuqhu wa iyyana sihhatan wa afiyatan wa salamatan wa afatan daimah. Allahumma rzuqna husna adab ma huwa ridha wa mahabbatahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.